Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan bagi sama' dan basar tiga ta'alluq. Sambungnya lagi, kita masih lagi dalam perbahasan sifat yang ke-11 dan ke-12, sifat pendengaran dan penglihatan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wajib di atas tiap-tiap kita mukallaf i'tiqad, pegang dalam hati, tasdik, terima, izaan wal qabul, setuju dan menerima di dalam hati kita bahawasanya mesti ada di zat Allah Ta'ala sifat pendengaran dan penglihatan. Nama dianya sama' dan basar. Terjemahan Melayunya pendengaran penglihatan atau pendengar pelihat. Tapi hakikatnya apakah pendengaran penglihatan Allah Ta'ala, itu kita sendiri tidak mengetahui. Jangan kata pendengaran penglihatan Allah, hakikat pendengaran penglihatan kita sendiri pun kita tak boleh tahu apa hakikat. Adakah hakikat pendengaran kita tu telinga? Kalau telinga tak ada orang pekak, orang pekak pada telinga. Adakah penglihatan kita tu ialah mata? Tidak juga, pasal orang buta pun ada mata. Jadi kita sendiri punya penglihatan pendengaran pun kita tak boleh nak tahu hakikat. Cuma tugas kita pendengarannya mendengar suara-suara. Kalau jelas boleh dengar, kalau kuat boleh dengar, line clear boleh dengar, gitu. Penglihatan kita boleh tengok objek-objek, warna-warna. Itu pun kalau berhubung dengan cahaya dan tidak ada hijab dinding yang menghalanginya. Itu sajalah pendengaran penglihatan kita. Adapun pendengaran penglihatan Allah, Allah nyata segala benda yang ada, kok sifat pendengaran penglihatannya.
Jadi bukan pendengaran Allah hanya mendengar suara-suara, tidak. Bahkan warna-warna objek apa sekalipun, asal kata benda tu maujud, Allah dengar. Gitu juga bukan hanya Allah Ta'ala lihat objek-objek warna-warna saja, tidak. Bahkan suara juga Allah Ta'ala lihat. Asal kata benda tu maujud, benda tu ada diri, maka Allah Ta'ala dengar dan lihat. Kok sifat pendengaran dan penglihatannya gitu. Habis. Kalau gitu malam ni sambung lagi nak bercara ta'alluq sifat pendengaran. Dan penglihatan. Tugasan atau hijauan dia. Ataupun kita kata pembahagian tugas dia gitu. Dan bagi sama' dan basar, ini dia panggil khabar muqaddam. Tiga ta'alluq itu mubtada muakhar dia panggil. Tiga ta'alluq. Nama lah tu, nama bagi hijauan. Mana tiga ta'alluq? Iaitu tiga ta'alluq. Satunya ta'alluqun tanjiziyun qadimun dia panggil. Namanya hijau lulus dia kala. Gitu. Hijau lulus dia kala. Apa hijau sama' basar? Iaitu mendengar melihat. Apa hijau pendengaran penglihatan? Mendengar melihat. Jadi mendengar melihat pendengaran dan penglihatan Allah tu lulus dia kala. Mana? Dengar dah sedia kala, lihat dah sedia kala. Itu makna ta'alluq tanjiziyun qadimun. Hijau lulus dia kala. Ta'alluq tu hijau, tanjizi tu makna lulus, qadim tu sedia kala. Mana hijau lulus dia kala. Apa hijau sama' basar? Apa hijau pendengaran penglihatan? Melihat mendengar. Maknanya melihat mendengar tu lulus dia kala. Artinya dengar lihat dah dia kala lagi. Gitu. Itu dah. Mana Tuhan dengar, Tuhan lihat sedia kala lagi. Dan iaitu ta'alluq tanjizi qadim ni. Makna hijau sama' basar tu lulus dia kala lagi. Dengar lihat tu sedia kala lagi. Mendengar melihat tu sedia kala. Adapun pendengaran penglihatan hak tu kita tak bahas dah, memang sedia kala. Pasal hak tu sifat. Ingat tu. Pendengaran penglihatan tu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu memang qadim sedia kala. Ada pun hak kita duk bercara ni pula tugas pendengaran penglihatan tu. Adakah semua sedia kala? Ada. Dia tengok muta'allaq dia. Tempat sakuk dia tu. Apa benda yang dilihat, apa benda yang didengar. Gitu kan. Adapun pendengaran penglihatan itu muta'alliq dia panggil. Muta'alliq. Muta'alliq itu qadim lah. Pendengaran penglihatan tu memang sedia kala. Lamun zat Allah Ta'ala qadim, pasti sifat yang ada di zat Allah Ta'ala tu qadim. Artinya tidak ada permulaan bagi ada di zat Allah Ta'ala. Satu tak berbilang, satu pendengaran, satu penglihatan. Tapi kalau mendengar melihat, ni tengok muta'allaq dia. Tepat sakuk atau tepat kata atau benda yang dilihat tu apa? Itu dia panggil muta'allaq. Iaitu ta'alluq tanjizi qadim ni. Dia kata ta'alluq bagi keduanya sama' dan basar atau pendengaran penglihatan dengan zat Allah Ta'ala dan sifatnya, sifat-sifat Allah Ta'ala. Tu tengok. Tu. Dan iaitu ta'alluq tanjizi qadim itu ialah ta'alluq yang hijau bagi keduanya, ini bagi pendengaran penglihatan. Hijau bagi pendengaran penglihatan tu apa? Mendengar dan melihat. Mendengar melihat tu yang kata sedia kala lagi duk dengar duk lihat tu. Duk dengar apa? Duk lihat apa? Yakni duk dengar duk lihat dengan zat Allah dan segala sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah. Itu. Kenapa? Kerana zat Allah tu qadim. Ada tak zat Allah? Ada. Sifat Allah semua qadimah. Ada tak sifat-sifat yang ada di zat Allah? Ada. Maka tiap-tiap benda yang ada Tuhan dengar, Tuhan lihat belaka. Maka Tuhan lihat zat dia lihat. Tuhan dengar zat dia dengar.
Itu lagu tu. Nah, Allahu yasma'u zatahu bisam'ihi. Allah mendengar akan zatnya dengan sifat pendengarannya. Wa yasma'u sifatahu bisam'ihi. Dan Allah Ta'ala mendengar akan segala sifat-sifatnya dengan pendengarannya. Wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi. Dan Allah Ta'ala dengar tak sifat pendengaran dia? Sifat pendengaran dia kan ada. Maka dia Tuhan dengar. Dengar apa? Dengar sifat pendengaran dia. Itu lagu tu dah. Sama juga zat Allah Ta'ala ada. Maka Allah melihat ada zat dia, dilihat. Lihat dengan apa? Dengan penglihatannya. Bila? Sedia kala. Pasal zat Allah sedia kala, maka Allah melihat zatnya sedia kala. Maka sifat-sifat yang qadir yang ada di zat Allah Ta'ala melihat. Bila? Sedia kala. Moga sifat-sifat Allah Ta'ala sedia kala. Gitu lah. Maka namanya hijau pendengaran penglihatan lagu ni dipanggil dalam istilah ilmu mutakallimi, ilmu kalam ni dikata ta'alluq tanjizi qadir. Hijau bagi samak basar yang luluh sedia kala. Lagu tu dah. Tak apa tak ingat nama pun. Itu dia panggil ta'alluq ni tidak fardu ain. Dia panggil min ghawamid ilmil kalam, setengah daripada yang rumit-rumit di dalam perbahasan ilmu kalam, maka tidak fardu ain. Tapi sayugia bagi orang yang nak mengajar orang lain kena tahu. Itu lah. Bagi orang awam tu cukup dia pegang dalam hati Allah Tuhan dia tu bersifat dengan sifat samad dan basar. Cukup. Ada di zat Allah Ta'ala sifat pendengaran, penglihatan. Allah Ta'ala dengar segala benda yang ada. Cukup. Gitu je. Tentu tidak lawannya. Mana lawan bagi pendengaran, penglihatan? Pekak atau tuli, dan buta. Tentu tidak. Habis? Cukuplah. Gitu je. Dalilnya? Dalil nanti lagi akan. Maka sah dah. Orang awam tu sah dah begitu. Tak kena tahulah ta'alluq tanjizi qadim suluhi qadim tanjizi hadis. Pening dia tang ni. Atau payah ngaji nak kenal Tuhan ni. Ni hak tidak fardu ain ni. Tapi alang-alang kita sudah baca, maka kita pun hurai. Kalau kita rasa susah nak faham, maka kita anggaplah masya-Allah ilmu alim ulama dulu juga. Jangan pula bila kita tak faham apa benda, sia-sia. Jangan. Kita yang benar tu yang rasa sia-sia. Orang semua boleh reti belaka ramai mana dari sini. Maka jangan kita bila susah, apa punya ilmu, jangan. Tahulah kita bahawasanya lemahnya aku ya Allah. Tu lebih baik. Allah payahnya lah nak baca Quran, kan? Nak sebut, nak idgham, nak ikhfa, nak izhar, nak iqlaq, payah. Tanda kata kita tu orang yang mengenal qadar diri kita. Tuhan rahmat kita. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah merahmati siapa yang mengenal qadar diri dia. Ni dak bila dia belik lidah nak baca Quran tak reti tajwid ke, dia marah pula kata guru tajwid. Apa payah kita mau. Dah ni. Dia marah pula tu. Nak kena ingat idgham bila gunnah mak gunnah. Mak berapa jenis mak dah ni. Sakit kepala aku bahasa baca Quran. Jangan lagu tulah. Jangan kita mudah nak pelekeh ilmu alim ulama kita buat ni untuk memudah kita ni menjalani agama. Nak baca Quran mudah, ngaji ilmu tajwid. Nak biar pegangan kita berbetulan dengan ahli sunnah wal jamaah, ngaji ilmu tauhid. Nak biar amal ibadat kita sah, tak batal, maka mengaji ilmu fiqh. Nak biar hati kita tu bersih, tidak ada sifat-sifat yang dicela, bahkan bersepakat dengan sifat yang dipuji oleh syarak, maka mengaji dan beramal dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi. Gitu. Jangan bila kita payah mengaji ke, payah jangan. Paling kurang kita kata Masya Allah, apalah ya bahah tingginya. Susah saya nak faham. Jahilnya aku itu. Okay? Lebih molek lagu tu. Daripada duduk menyalahkan ulama ni. Jadi yang benar.
Dia benar, dia marah kau orang cerdik. Dia ni. Macam kita tak reti emek lah, tak reti fizik, kimia, kita tak ngaji sains biasa. Pau dak ngaji sains, dak ngaji siapa fizik, kimia, biologi tu. Kaji go tu kaji. Apa benda duk kaji lagu ni tak payah ha. Sedap cakap. Ilmu gitu. Mu hak benar pasal dia lah, mu tak boleh nak terima. Paling kurang mu kena anggap bahawasanya masya-Allah kajian manusia dah. Ilmu Tuhan bui pada manusia. Hasil ilmu tu ilmu ni. Itu lebih baik daripada kita memperlekehkan jasa-jasa alim ulama kita. Nah, itu. Sedangkan kitanya apa jasa pada agama kita. Gitu kan? Tu habis. Tu satunya nama hijau samak basar pendengaran penglihatan dia panggil hijau lulus dia kalau. Apa? Mendengar melihat tu sedia kalau lagi. Oh dengar gapo? Lihat gapo sedia kalau? Lihat zat dia, dengar zat dia. Lihat sifat dia, dengar sifat-sifat dia. Pasal zat dia dengan sifat-sifat dia tu sedia kalau. Gitu. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat zat dia dan sifat-sifat dia sedia kala lagi. Benda sedia kala ni tidak ada mula bagi ada. Dan tak terima perubahan. Itu makna sedia kala. Bukan makna sedia kala jamet-jamet, tak kala dahulu kala, purba kala, bukan. Dia tidak berlalu di atasnya oleh masa. Kena ingat gitu. Dia qadim kidam ni dia tidak berlalu di atasnya masa. Adapun kidam zaman ni, kidam zaman ini dia panggil berlalu lama masa. Pada zaman dahulu kala, kayak ini ada cerita dongeng-dongeng kayaknya bunyi lagu tu ni. Zaman dulu kala tu zaman bila Ustaz? Zaman Firaun. Lama tu, zaman Firaun. Bila zaman dulu kala? Zaman tu, zaman Nabi Nuh. Lamanya. Dulu kala tu lama jameh orang panggil, lama jameh ni. Tuhan tu bukan makna kidam lagu tu dah. Itu dia panggil kidam makhluk tu, kidam zamani dia panggil. Lama masa. Tu. Adapun Tuhan tidak berlalu di atasnya masa. Walaupun sekarang Allah Taala jadikan matahari bulan dan bergerak matahari bulan inilah manusia boleh reti masa dan kita berlalu di atas kita ni suntuk masa, kita berada di bawah rungkuk suntuk masa. Suntuk masa kita ni. Tak cukup 4 jam. Pergi ke hulu, ke hilir, ke mari ni. Allah malam dah. Allah kelip mata pukul 10.30 dah. Allah esok pula Allah. Tak gerak dah. Kita hok duk berlalu ni bawah suntuk masa ni. Tuhan tetap qadim. Tuhan tak berlalu di atasnya masa. Bukan Tuhan pukul 12 hati masa ni. Pukul 7 hati. Dah. Pukul 8 hati Tuhan pun. Dah. Jaga-jaga tu. Tuhan tu tidak duduk di bawah rungkuk suntuk masa seperti kita. Karena Tuhan tu qadim. Belum dia jadikan alam makhluk ni, dia tu ada. Dan bila dia jadikan makhluk alam ni pun, ada dia tidak di dua. Tidak di tiga, tidak di empat. Bukan macam kita, mula dulu bujang. Duk sore rumah, sunyi, kesi. Lama-lama bini. Tu bahasa tak kesik lah. Boleh buat buah nyonyeng. Ngong-ngong. Lalu bini beranak pula. 5 ekor, 10 ekor. Gagak-gagak dalam rumah. Yoya. Tak sunyi dah kita. Bising dah dalam rumah kita. Melopak situ, melopak sini anak-anaknya. Tuhan, gitu kah? Mana dulu belum Tuhan buat makhluk ni, Tuhan sunyi, sepi, gitu. Tak. Tuhan tak kait dengan alam ni, dengan makhluk dia ni. Dia buat makhluk ni ada, makhluk ni tak ada, dia tetap qadim dia, tak berubah, ada dia. Gitu dah. Itu. Macam kita duk bujang ke dulu. Allah tak ada mikirlah. Nak cari duit, kau nak beli rumah, kau nak cari pitih lebih, tak ada. Cukup-cukup boleh bayar sewa, boleh bayar kereta, boleh bayar minyak, boleh makan minum kan. Selesailah. Tak ada duk bos lah nak cari duit lebihnya. Itu. Bila ada bini, sudahlah. Nak bini dekat, nak bini bukan bila ada bini, nak bini tu buat kerja lebih dah. Bini kau lebih. Anak beranak pinak. Berapa ekor tu biar anak?
Kau gila hijau dah tu. Tu kita berubah lah weh. Letih lah nak mata tak boleh nak buka nak kadang-kadang bawa kereta lelak tengah jalan tak supa mula dah weh. Tu kita sebab kita ni berlalu di atas kitanya oleh masa. Waktu boleh duk kira umur berapa? Sehari. Berapa dah? 7 hari. Berapa dah ni anak umur ni? Sebulan barulah. 2 bulan, setahun, 2 tahun. Siapa lah ni? 34 tahun. 34 tahun dah duduk atas muka bumi Tuhan, bawah rukuk langit Tuhan, bawah rungkuk suntuk masa Tuhan. Mana? Masa ni ibarat bergerak matahari bulan. Kayak gitu. Kita duduk dalam masa. Tuhan tidak duduk kena atas dia masa. Dia qadim sampai bila-bila. Tapi kita sempit nak bercakap. Bila-bila pada masa sedia kala tu semua tu dia panggil dhiqul ibarah. Sempit nak mengungkap, nak mengibarat, nak mencerita kepada orang tu sempit perkataan yang kita nak guna. Sehingga-hingganya banyak percakapan kita kepada Tuhan tu seolah-olah Tuhan seperti kita duduk dalam masa gini. Pada masa sedia kala, pada waktu sedia kala, pada masa azali. Sedia kala azali ni tak ada masa. Dia tak ada masa. Dia tak berlalu di atasnya masa. Gitu dah. Habis itu. Habis. Dan suluhayyun qadimun. Ini nama yang kedua. Antah pada kata tanjiziyun qadimun. Mana 3 takluk? Yang keduanya iaitu takluk suluhayyun qadimun. Namanya suluhayyun qadimun. Apa taklukun suluhayyun qadimun? Takluk mana hijau, suluhayyun patut pada layak, boleh. Boh pergi nak buat apa pun. Qadimun sedia kala. Tu dah ni. Maknanya kalau hijau, samak dan basar mendengar melihat kayak gitu. Maka Tuhan tu boleh mendengar, boleh melihat sedia kala. Tapi dengar tak lagi, lihat tak lagi benda tu. Tak lagi. Pasal apa? Pasal benda tu tak ada lagi. Gitu. Ni orang panggil iktibar makhluk yang belum dia ciptakan. Tengok. Dan iaitu takluk suluhiyun qadimun. Takluk keduanya, takluk bagi samak dan basar, takluk bagi pendengaran penglihatan dengan kita. Kita ni makhluk lah. Dengan kita ni mana dengan makhluk? Dahulu, yakni sebelum daripada ada kita. Sebelum kita tu ada. Gitu. Faham tak? Sebelum kita ni ada, sebelum Tuhan menciptakan kita, kita ni tak ada. Betul tak? Kita ni tak ada. Asal kita tu ma'dum, tak ada. Sebab itulah belum daripada Tuhan. Belum ni pun masa sebenarnya, tapi sepik nak cakap. Jangan faham masa lah dah. Sebelum Tuhan buat makhluk yang pertama, makhluk pertama tu apa? Terpulanglah, tak sedut balah lah. Tak habis kalau kita balah. Pasal tu ikhtilaf ulama. Ada kata air, ada kata arash, ada kata qalam, ada kata luh mahfuz, ada kata apa lagi? Nur Muhammad. Itu macam-macam. Tak sebalah. Ya pentingnya i'tikad makhluk yang pertama. Mana makhluk ni benda kena jadi. Jangan i'tikad seperti puak falasifah. Falasifah dia kata yang pertama tu bukan makhluk Tuhan. Pasal Tuhan ni ke satu. Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Benda satu ni tidak akan terbit hasil daripadanya melainkan kena satu juga. Jadi Tuhan tu satu, keluar daripada zat Tuhan tu satu benda. Tuhan juga. Dia panggil Tuhan yang kedua. Dia panggil tali. Tali bukan tali rupiah tu, bukan. Tali itu istilah dalam falasifah. Allah tu muqaddam. Hak keluar daripada zat Tuhan tu tali. Jadi Tuhan ada dua. Tuhan muqaddam, Tuhan tali. Hak ni i'tikad kafir, zindik, sesat. Jaga-jaga. Walaupun
Nur Muhammad. Ni ada ni fuak-fuak ajaran sesat. Berselindung di sebalik tasawuf, tarekat. Sufi, padahal bukan sufi-sufian. Tu mula dia kata apa? Nur Muhammad ni qadim seperti zat Allah Taala. Khalaqahu min nurihi. Kan gitu. Tuhan jadikan nur tersebut daripada cahayanya, ai min zatihi. Jadi qadim lah. Jadi bukan makhluk Tuhan. Nur tu bukan makhluk. Tu sesat. Tu sepakat hatta ulama yang berpendapat makhluk pertama Nur Muhammad pun menghukumkan sesat siapa yang i'tikad lagu tu. Jadi i'tikadnya makhluk yang pertama tak kiralah apa. Terserah. Jadi belum makhluk yang pertama Tuhan buat. Kita semua ni makdum tak ada. Tapi maklum dalam ilmu Allah. Dia panggil a'yanun sabitah. Beberapa banyak diri-diri yang telah nyata sedia kala sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Kita ni, diri kita ni, nak ada lahir di mana, siapa ibu bapa kita, beranak di hospital mana, membesar di mana, sekolah di mana, rezeki sebanyak mana masuk dalam perut kita, bini dengan siapa, berapa anak beranak kita, semua Tuhan nyata sedia kala siap dah. Mati ahli sa'adah, ahli syaqawah, wala'iyadzubillah, siap belaka dah. Alhamdulillah. Bukan Tuhan tak tahu lagi. Bukan. Bukan tak tahulah nak buat gapo kan. Manusia berapa banyak kan nak buat manusia. Nama bergapo yang seko-seko. Bukan. Nyata dah di ilmu Allah Ta'ala dah. Nyata dah kita ni siap dah. Siap belaka dah. Tapi ketika tu pun tak nak kecek sebenarnya, tapi jangan faham masalah. Mana pada masa azali tu, pada masa qadim tu, yakni ibarat daripada kun hizat, semata-mata zat Allah dan sifat-sifat Allah saja yang ada. Kita tu bukan harus ada, wajib tiada. Wajib tak ada. Bahkan tidak ada kita tu qadim tak ada kita. Betul? Tak ada kita tu qadim. Pasal apa tak ada qadim? Tak ada permulaan bagi tak ada. Tidak ada kita tu tidak ada permulaan bagi tak ada ke? Ada permulaan bagi tak ada? Tak ada. Memang asal kita dah tiada. Memang berat kot sebelah tiada. Bahkan wajib tiada. Bahkan tiada kita fil azali wajib. Bila Allah buat makhluk yang pertama, magulah ada dan tiada kita tu sama berat. Mungkin. Boleh. Nak lagi akal Tuhan mengada. Kayak gitu. Jadi belum daripada Tuhan mengadakan makhluk, apa dia pekak ke? Tidak. Apa dia buta ke? Tidak. Sudah ada di zatnya sedia kala pendengaran, penglihatan. Tapi dia dengar tak lagi kita. Dia lihat tak lagi kita. Tak. Pasal dia belum buat kita. Kita tu tiada. Maka Tuhan tak dengar dan tak lihat benda tiada. Tuhan dengar, Tuhan lihat benda ada. Kayak gitu. Kalau gitu Tuhan tak dengar, tak lihat kita, pekak lah. Tak, buta. Tidak. Ini. Sebab itulah kalau orang tak mengaji ilmu Tauhid sifat 20 ni, terjemahan dengan cara Syekh Pak Da'i Mekah, dia jadi pening. Jadi pening. Kalau kita ngaji cara gini, tak pening lah. Pasal kita terjemahan samak basar, pendengaran, penglihatan. Bukan mendengar, melihat, bukan. Mendengar, melihat tu bukan sifat. Itu ta'alluqus sifat. Fi'lus sifat, perbuatan sifat. Ada pun sifat pendengaran, penglihatan, pendengar, pelihat. Hak tu qadim sedia kala. Tuhan bersifat dengan pendengar, pelihat sedia kala. Ada pun mendengar, melihat. Hak tu nak kata sedia kala kau baru tengok muta'allaq, tepat lihat dia, tepat dengar dia. Gapo dia benda hak dia lihat? Apa yang dilihat, apa yang didengar. Jadi kalau kita yang dilihatnya kita
yang didengarnya kita, tapi sebelum kita dijadikan, bermakna kita tak ada, maka Tuhan tu layak sedia kala nak dengar, nak lihat kita. Itu maksud kita. Layak, boleh. Moga dia tak pekak, dia tak buta. Tapi dengar tak lagi, lihat dah ada. Pasal kita tak ada. Dia belum mengada. Dah? Itu lagu tu. Kalau untuk guru buat contoh Sulhi Qadir ni nak bagi contoh takrib lil fahmi saja. Apa makna suluh? Patut, padan, layak, mampu, boleh. Itu. Nak bagi kita faham. Sepertinya kita ni ada duit RM100 dalam poket kita. Betul? Maka setiap barang yang dijual di Giant hak RM100, kita layak tak nak membeli? Layak. Kita mampu tak beli? Mampu. Pasal apa? Pasal kita ada duit RM100. Tapi kita duduk di mana? Di Giant kau? Tidak. Duduk di masjid, duduk di rumah. Maka beli tak lagi? Tak lagi. Lepas tu? Patut, padan, boleh beli. Itu dia panggil. Suluh dia panggil. Itu makna suluh. Salahiyun. Patut, padan, layak, boleh membeli. Beli tak lagi? Tak lagi. Mungkin duduk di rumah. Bila kita pergi Giant, ambil barang, hak bawah pada RM100, pak sampai cashier, hola duit RM100. Tu dia panggil tanjiziyun. Luluh dah. Beli sungguh dah. Itu ada luluh. Beli sungguh dah. Ni mudah bayar dah. Nama tak kata tu beli di Giant pula berat. Contoh itu. Nak mudah bayar. Suluh tu apa? Tanjizi tu apa? Itu gitu. Jadi apa makna ta'alluq Sulhi Qadir? Iaitu ta'alluq mana hija keduanya, bagi keduanya sama dan basar, pendengaran, penglihatan. Makna bila sebut kata hija bagi pendengaran, penglihatan, bermakna melihat, mendengar dengan kita. Kita ni makhluk ni lah. Dahulu daripada ada kita ini, sebelum daripada kita diciptakan. Bermakna kita tu tak ada. Tuhan tak buat lagi kita. Bermakna adakah Tuhan tu pekak, buta? Tidak. Tuhan ada sifat pendengaran, penglihatan sedia kala. Dia dengar tak lagi kita. Ketika azali ni kita tak ada, tidak diciptakan satu makhluk pun, hanya ada zat Allah, sifat Allah. Maka Tuhan layak, boleh, patut nak dengar, nak lihat kita. Pasal dia tak pekak, tak buta, di zatnya ada sifat pendengaran, penglihatan. Gitu. Bila dia buat kita Tuhan dengar sengerti, lihat sengerti kita. Tapi di sananya tengoklah. Macam kita dulu sebelum daripada kita ni keluar di alam dunia, kita berada di alam arwah. Kayak gitu. Soalan nak tanyanya, Tuhan dengar ke lihat tak kita di alam dunia ketika mana kita di alam arwah? Bijak dah tu ni. Apa hal dah tu? Tak. Tak. Pasal apa dah? Dah kita tak ada di alam dunia. Kayak gitu. Tuhan dengar, Tuhan lihat kalau ada. Betul? Kita ada di mana? Di alam arwah. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat tak kita di alam arwah? Dengar, lihat kita di alam arwah. Sampai masa ditiup rohnya masuk ke dalam rahim. Kayak gitu. Maka tak ada lah kita di alam arwah. Duduk di mana? Di alam rahim. Maka soalan nak tanya, Tuhan dengar tak lagi kita di alam arwah? Tuhan lihat tak lagi kita di alam arwah? Tak dah. Orang tak ada dah di alam arwah. Lepas tu kita ada di mana? Di alam rahim, dalam perut mak. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat tak kita di alam rahim? Dengar, lihat ketika mana kita dikandung oleh ibu kita di alam rahim. Cukup masanya 9 bulan lebih, kau tak kira lah berapa-berapa tu. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang tolakmu keluar daripada perut mak-makmu, hal keadaanmu tak tahu gapo sekarang. Tubik kita tinggal alam rahim, masuk ke alam dunia. Soalan nak tanyanya, Allah dengar lihat lagi tak kita di alam rahim? Dengar tak ya? Tak lah. Pasal tak ada dah kita di alam perut mak kita.
Lalu Tuhan dengar kita, Tuhan lihat kita di mana? Di alam dunia. Sekarang ni. Sekarang kita di alam dunia ni. Duk gerak pergi mari semaya, kecek muamalah hijab. Nah. Aduh. Nah. Sampai masa aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah, di mana saja kalian berada mati itu pasti menemui kalian walaupun kalian berada dalam peti besi yang kukuh. Pak siapa masa tak dipelewak, tak dicepat wala satu saat mati kita keluar daripada alam dunia masuk ke alam barzakh seperti mana datuk nenek kita. Kayak gitu. Maka soalan nak tanya ketika tu nanti, Tuhan dengar, Tuhan lihat tak lagi kita di alam dunia? Tak dah lah. Pasal tak ada. Macam tu nenek kita sekarang. Ada lagi di alam dunia? Tak ada dah. Di mana? Di alam barzakh. Maka Tuhan dengar, Tuhan lihat tak tok nenek kita di alam barzakh? Dengar, lihat. Itu. Nampak? Bila sampai masanya nanti ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik kita daripada bumi kubur kita masing-masing dengan jasad, dengan roh dan jasad. Maka tak ada dah alam barzakh, tak ada dah alam dunia. Soalan nak tanya, ada lagi tak Tuhan dengar kita di alam barzakh, lihat kita dalam barzakh? Tidak. Pasal kita duduk di alam akhirah. Ingat, kita ni tak sudah dengan dunia. Tak sudah dengan dunia kita ni. Jauh lagi perjalanan kita. Tu. Habis. Tapi setiap kali pak ada, ketika tu dikata tanjiziyun hadisun. Tanjiziyun hadisun. Tengok. Dan tanjiziyun hadisun. Mana ta'allukun tanjiziyun hadisun. Hijau baru luluh. Kalau terjemah kita kat kita, hijau baru luluh. Jadi kalau orang tanya ta'aluk sama bahasa ada berapa? 3 kategori. Mana? Hijau luluh sedia kala, hijau patut pada layak sedia kala, hijau baru luluh. Hijau baru luluh abang. Mana baru mendengar, baru melihat. Itu. Baru mendengar, melihat. Iya. Pasal muta'allaknya tu baru. Pasal tu baru. Ada pun sifat muta'allik qadim. Muta'allik qadim. Mana muta'allik? Samak dan basar. Pendengaran, penglihatan tu qadimani. Qadim kedua-duanya. Adapun mendengar, melihat, nak kata qadim ke atau baru, tengoklah. Apa benda muta'allaknya, apa benda yang dilihatnya. Kalau yang dilihat tu qadim seperti zatnya sendiri, sifat-sifatnya saja qadim. Kalau yang dilihat tu benda yang baharu tapi belum diadakan, maka patut padan sedia kala qadim. Tuhan patut pada layak nak lihat. Bila Tuhan buat pak makhluk tu ada, ni dia panggil tanjiziyun hadisu. Baru dengar, baru lihat. Baru dengar. Baru. Iaitu ta'aluk tanjizi hadis, ta'aluk keduanya, yakni ta'aluk hijau bagi keduanya samak dan basar. Kerja bagi keduanya pendengaran, penglihatan dengan kita. Dengan kita ni makhluk. Kemudian daripada ada kita mana? Setelah kita diadakan oleh Allah Ta'ala. Bila Tuhan buat kita pak ada, walaupun bentuk roh. Kita ni ada 2 diri. 2 diri. Satunya dipanggil diri jasmani, jasad. Satu lagi dipanggil diri ruhani, ruh. Sebab tu makanan ada 2. Makanan jasmani, makanan rohani. Riyadhah pun ada 2. Riyadhah jasmani, riyadhah rohani. Kayak gitu. Penyakit pun ada 2. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Tapi banyak kitanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum fil akhirati minal khasirin. Mereka itu manusia banyak tahu perkara hak zahir saja, hak jasmani saja. Takut juga penyakit. Baguslah disuruh kita jaga kesihatan. Jogging, maghrib pun jogging lagi. Tu lupa semaya maghrib. Lupa subuh. Subuh tu duduk jogging dah. Duduk gatih basikal dah. Sana sini apa? Riyadhah jasmani saja.
Rohani tak riadah. Berat. Jadi sehat dia. Makan suplemen tu lah, pas suplemen tu. Vitamin tu, vitamin ni. Jasmaninya sehat, tapi rohaninya sakit kronik. Yang mana jasmani ni ia putus dengan sebab mati. Habis. Kecil manis, darah tinggi, stroke. Lepas mati tak ada dah. Betul? Betul tak? Ya sungguh. Tak ada dah. Di alam barzah tu muka nakir tanya, man rabbuka? Tak ada batuk. Lambat terjawab. Mana batuk? Maaf lah tu muka nakir kita sakit jatuh mati pula. Banyak diisap rokok pula. Tak agak yang tak nak jawab. Boleh sangat tak jawab. Koh batuk. Tak ada ubat-ubat ke? Tak ada dah habis. Kecil manis, darah tinggi, kecap-kecap tak ada dah. Hak zahirnya ialah penyakit rohani. Penyakit rohani tu akan zahir. Ni manusia tak cara pasal tak ada scannya di hospital. Ada. Tak ada. Teragi tak percaya doktor pakar mana? Cuba doktor scan rohani saya ni. Ada penyakit apa ni? Takabur ke sum'ah? Allah, takabur satu kontena ni berapa tan berat dia. Tak ada lagu tu. Tak boleh nak scan. Hanya kita sendiri boleh scan diri kita. Sahibul bait adraka ma fi. Tuan rumah tu tahu apa yang ada dalam rumah dia. Mana kita tu tahu apa yang ada dalam diri kita. Baik ke, buruk ke? Apa yang terlintas dalam hati kita? Khatirul nafs. Hadithun nafs. Apa yang terlintas dalam hati kita? Itu kita tahu. Ditutup oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu. Tapi kalau orang tu tak tahu itu adalah dosa, itu adalah penyakit, maka dia duduk dengan penyakit itu. Kayak gitu. Nak tahu di mana itu penyakit, itu mudarat, itu bahaya. Tak dapat tidak ngaji ilmu. Rupanya dosa ni la ilaha illallah. Aku lama duk pegang sifat ni astagfirullah. Kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nak taubat. Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya sahaja menerima Allah Taala akan taubat orang yang buat kerja jahat dengan kebodohan yang selapih. Bila bodoh selapih dia mengaji, bila dia mengaji dia tahu, oi salah. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia taubat dengan segera. Kayak gitu. Kalau tak mengaji nak tahu di mana? Tak mengaji tak tahu. Tak tahu ini dosa ini. Hidup pero sifat hasad, sifat riak, sifat sum'ah, hubbul mal, hubbul jah, hubbul riyasah, hubbud dunia. Sudah. Duk pero situ. Tu padahal penyakit kronik. Cuma tak nampak. Tak nampak. Tak boleh nak kesal. Tak ada alat dia. Tak ada alat dia. Tu. Jadi kita tu ada dua diri. Diri rohani, diri jasmani. Rohani yang jahat, jasmani menanggung azab. Kayak gitu. Rohani yang baik, maka jasmani menikmati nikmat. Betul tak? Kita makan ke? Apa tak ada kemahuan nak makan? Lapar. Roh lah tu. Lapar makan. Kayak gitu. Tak muak nasi sebuku. Nasi kabu. Roh yang nak makan. Sedawanya jasmani. Kenyang. Alhamdulillah. Kayak gitu. Roh yang jahat, jasmani menanggung azab. Tengok marempik siapa hok suruh dia bawa laju menerak menungging Superman atas motor? Beruk, kera, bewa. Dok roh dia dah. Dia kata, akak kaki dia kata ni, baru nampak hero sikit. Dia pucak tidur atas motor. Accident. Makan minyak tar, habis paruh muka. Siapa menanggung azab? Jasmani menanggung azab. Samalah. Roh kita baik, maka jasmani kita pun bersama-sama dalam syurga. Menikmati nikmat. Roh kita jahat, maka jasmani pun sama-sama menanggung azab dalam api neraka. Bukan roh saja dah.
Tu jaga-jaga. Siapa iktikad roh saja, tu iktikad falasifah. Kafir siapa iktikad gitu. Bisalasatin kafaral falasifatul ida iz ankaruha wahyal musbattah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. 3 perkara dikafirkan puak falasifah karena engkar mereka itu 3 perkara. Salah satunya dihimpun, dibangkit kita akhirat kelak dengan jasad, padahal kita dulunya ialah mayit, bangkai. Falasifah kata tidak, jasad sudah hancur lebur, makanan ulat dalam kubur, mustahil nak dibangkit lagi. Tidak ada mustahil bagi Allah Ta'ala pada makhluk mungkin ini. Semuanya harus bagi Allah Ta'ala. Kayak gitu. Walaupun hancur jasad kita, tetapi yang diperkekalkan oleh Allah tidak hancur binasa, dipanggil ajbuz zanab. Tulis sulbi kita ni. Ini tak akan binasa. Melainkan jasad anbiya mursalin, syuhada solihin. Ni pun ada Tuhan perkekalkan jasad. Ada lagu tu. Bila dibongkar balik kubur tu nak pindah, wilah, mayat dia utuh lagi. Macam baru tidur kemarin, baru mati kemarin. Ada. Itu tandanya orang tu waliyun min auliyaillah. Orang soleh, orang kekasih Allah. Orang yang mengikut jejak langkah para anbiya mursali. Tapi kalau kita ni wallahu a'lam lah. Kalau hancur binasa jasad kita dalam kubur pun tetap ada yang diperkekal oleh Allah, namanya ajbuz zanab. Ni tulis sulbi kita ni. Bila tiup sangka kala yang kedua, bakit catung balik. Bakit balik. Tapi tidak rupa ni dah. Rupanya rohani. Rupa rohani. Kalau orang-orang yang baik, segok-segok, semak-semak, bercahaya raimu, kayak gitu. Muka bercahaya, tangan bercahaya, ada min asaril wudu, min asaris sujud, ada tanda-tanda. Itu bangkit tu dengan amal, itu maksud bangkit dengan amal. Walaupun mula negro dia, hitam lengit, gigi dia putih dia ni. Tapi akhirat esok bangkit tak ada dah macam kita sekarang ni hidup. Negro kau keling, kau Melayu, kau Cina dah. Bangkit dengan amal. Hak tu bangkit muka babi, ada muka anjing, ada. Wal'iyazubillahi min zalik. Habis. Kemudian kita sambung semula pula. Dan mustahil lawan sama. Mustahil dengan mana istihalah. Mustahil dengan mana istihalah mana? Dan tentu tidak lawan bagi pendengaran. Apa lawan bagi pendengaran? Yaitu lawan bagi pendengaran tuli. Dan lawan bagi basar tu pun tentu tidak istihalah. Apa lawan bagi basar? Yaitu buta. Jadi buta dan tuli itu mustahil. Yang kita nak i'tikadnya istihalah. Mana? Tentu tidak buta bagi Allah. Tentu tidak ada tuli di Allah. Gitu. Tentu tidak tu dia panggil istihalah. Buta buta Allah, peka Allah dipanggil mustahil. Jadi istihalatul mustahil. Itu. Diperanak dan diberanak itu mustahil. Hak kita nak i'tikadnya apa? Tidak diperanak dan tidak beranak. Itu gitu. Lam yalid walam yulad. Tak ada orang ngaji yalid yulad. Kalau ada tu email baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yalid yulad tu bila sepak lalu dah ni. Tak ada orang baca yalid yulad. Diperanak, diberanak tak ada. Hak kita i'tikad lam yalid walam yulad. Lam tu dia panggil istihalah. Yulad yalid mustahil. Sama? Tu. Pekak tuli tu dipanggil mustahil. Apa kita nak i'tikad? Tuhan sifat pekak pula gitu. Dia berlawan-berlawan dengan pendengaran jadi pekak pula dah. Dia berlawan-berlawan dengan penglihatan jadi buta pula gitu. Bukan. Lawan sini dengan mana tak boleh beripu sekali. Itu dah. Ingat tu, lawan tu bukan mana tomoy, bukan mana bergocoh. Lawan tu mana yang tak boleh beripu sekali. Yang tak boleh beripu sekali dengan pendengaran, pekak, tuli. Tak boleh berimpun sekali dengan penglihatan, buta. Gitu. Sebab tu apabila seorang itu buta, tak ada penglihatan. Tak ada penglihatan, artinya buta. Gitu. Tak ada pendengaran, pekak tuli. Pekak tuli, tak ada pendengaran. Pasti.
Orang tu dia parking di parking OKU. Tengok, awak OKU ke? Dia kata, saya ni tidak ada pendengaran. Oh, pekak lah. Tak. Saya tak pekak. Cuma tak ada pendengaran. Iyalah, tak ada pendengaran tu pekak lah. Kayak gitu. Tak. Saya tidak pekak. Cuma saya tak ada pendengaran. Tak ada pendengaran pekak. Ada pendengaran tak pekak. Gitu anak kita. Bila Tuhan kita kata dia mesti ada pendengaran penglihatan, bermakna tak pekak, tak buta. Itu maksud kita. Tu makna lawan. Yang boleh bahas gocoh. Pendengaran belawa-belawa. Jadi pekak pula dah tu. Walayatu billah. Aduh, parah. Kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung semula pula. Dan dalil sama' dan basar. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.